Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Al-Hidayah yang serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatidzah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam, setinggi-tinggi, sebanyak-banyaknya syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita, ya, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk terus kita dapat amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diberi kita peluang untuk kita taat perintah Allah, ya, kita sama-sama taat perintah Allah, jaga sembahyang 5 waktu. Ya, dalam sembahyang 5 waktu itu tuan-tuan, ramai yang tak dipilih, tapi kita daripada kalangan hamba-Nya yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dipilih apa? Dapat amal sunnah. Sunat tunaikan solat fardu secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Inilah tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diperintahkan. Dan hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita kelembutan hati, dicampakkan, diletakkan dalam hati kita iman kepada Allah dengan iman yang sebenar. Beriman kepada Rasul dengan iman yang sebenar, insya-Allah. Apa tanda kita beriman dengan Allah dengan iman yang sebenar pada hari ini? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, aqimus salah,
Tanda-tanda kita beriman itu pada Allah. Wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam Quran disebutkan dirikan sembahyang, keluarkan zakat, dan rokoklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang rokok. Kita yakin hari ini tuan-tuan, dalam kita punya perbuatan ni, amal kita ni ada kejayaan. Sebab apa? Hari ini kita datang sahut panggilan Allah, kita rokok bersama-sama dengan orang-orang yang rokok, namanya salat berjamaah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mafhum hadis yang lain Nabi sebut apa? Kesempurnaan sembahyang adalah dengan berjamaah. Dan kesempurnaan berjamaah adalah dengan saf yang lurus dan rapat. Sampai dielankan dekat situ. Tak, itu Farudin. Tadi sebelum sembahyang disebut di situ saf lurus. Kesempurnaan sembahyang adalah saf yang lurus, yang rapat. Jadi alhamdulillah hari ini kita, Allah masih beri kita ruang dan peluang lagi tuan-tuan. Satu ketika nanti kita ada ruang, tak ada peluang. Lagi apa itu disebut? Allah masih beri kita masa dan kesempatan. Nanti ada satu masa tu ada tapi kita tak sempat. Masa ada tapi tak sempat. Satu masa nanti Allah beri kita ruang, tak ada peluang. Ini alhamdulillah ada ruang kita berpeluang. Jadi ada masa kita sempat, ada peluang kita dapat isi peluang. Tempat yang ada ruang ini. Dan satu masa nanti kita diberi sihat oleh Allah tapi tak kuat. Hari ini kita diberi sihat oleh Allah, kita kuat kemari. Kenapa tuan-tuan? Ini pilihan Allah, rasa sayangnya Allah pada kita. Syukur lagi dan lagi, setinggi-tinggi, sebanyak-banyak syukur. Sampai bila kita kena buat kerja seperti ini, tunaikan salat fardu secara berjamaah, di mana tempat azan diazankan, sampai kita tak ada lagi nanti. Sampai kita nanti berada di hadapan imam, kita pergi masjid. Datuk orang lain semua berdiri, kita sibuk baring, sorang baring, sampai situlah nanti. Sampai bila tuan? Kena pergi masjid, sampai nanti kita berada di hadapan imam. Kalau kita taruh di belakang imam, kita marah. Jadi sampai kita, imam, jemaah semua diri, kita baring sorang. Sampai itulah nanti, terakhirnya. Jadi belajar daripada sekarang, yang kita belajar langkah-langkah kaki, besok kita dilangkahkan oleh orang. Sekarang kita bawalah diri kita, besok kita dibawa oleh orang. Subhanallah. Tak tahu bila, yang pasti, maut mengejar kita. Dalam keadaan kita mengejar cita-cita, entah cita-cita dulu dapat ke atau maut dapat kita dulu. Tak tahulah ni. Semua ada cita-cita. Tapi ada satu cita-cita yang kita tak nampak ya Tuan Haji. Tak dapat nampak. Tak dapat kat dunia. Macam mana cita pun tak akan dapat. Apa dia? Bahagia akhirat. Tak dapat kat dunia. Kejarlah cita-cita tu. Saya bercita-cita nak bahagia akhirat. Tak dapat lah. Dekat dunia tak dapat. Dapat dekat akhirat. Jadi hari ni kita berjaya dapat cita-cita dunia ke ataupun maut dapat kita lebih dulu. Tak ada siapa yang tahu. Jadi hari ini tuan-tuan, kumpullah kita. Kumpul apa? Berkumpul dalam mengumpulkan pahala. Hari ini kita berkumpul sebagai kafarah kepada dosa. Kenapa ulama kata daripada hadis dan mafhum hadis, duduknya kita ini sebagai yakafirul khataya. Duduk majlis ini sebagai kafarah kepada dosa-dosa. Kemudian duduk kita sebagai yubaddilul hasanat. Buddilat sayyi'atikumul hasanat. Duduk ni sebagai ditukarkan keburukan kepada kebaikan. Ditukarkan keburukan kepada kebaikan. Bukan dibuang keburukan, tak. Ditukar. Tak ada kebaikan. Ditukar dengan kebaikan. Kenapa? Kerana duduk dalam majlis. Buddilat sayyi'atikumul hasanat. Ditukarkan keburukan dengan kebaikan. Duduk dalam majlis. Yukaffirul khataya. Sebagai kafarah pada salah-salah kita. Pada dosa-dosa kita. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah pilih kita. Sampai kita besok berada di hadapan imam dalam keadaan kita baring selesa. Allahu Akbar. Sampai kita menunggu untuk disembayangkan. Sekarang kita datang sibuk menunggu sembayang. Kita tunggu bila nak sembayang. Besok sembayang tunggu kita. Baring baru disembayangkan. Ya tuan-tuan, hari ini kita masih lagi dalam keadaan hari ini fadilat solat berjamaah di masjid. Jemaah yang sedikit berbanding dengan jemaah yang ramai. Bilangan jemaah sedikit di masjid afdal berbanding di rumah lepas selesai berjemaah di masjid tetapi tidak khusyuk, atau di luar masjid tetapi khusyuk selesai. Okey, masalah ini dia akan dijelaskan lagi di bawah ini. Sebenarnya muka surat 50. Sebenarnya pendapat di atas bukan merupakan pendapat yang muktamad. Apa pendapat di atas yang lepaslah yang kita tak selesai, iaitu dalam masjid tidak khusyuk, di luar masjid khusyuk. Sembayang berjamaah tak khusyuk. Tapi sembayang dekat sana tempat lain tu seorang-seorang dia khusyuk. Okey, itu dalam masalah yang lalu. Sebenarnya pendapat di atas yang lalu itu. Apakah di atas itu? Iaitu dalam masjid sembayang tak khusyuk.
Apakah masalah yang di atas itu? Iaitu di luar masjid sembahyang khusyuk. Bukan merupakan pendapat yang muktamad. Kerana pendapat yang atas dia buat apa? Kalau sembahyang dalam masjid tidak khusyuk, sembahyang di luar masjid dia khusyuk, maka solatlah di luar masjid kerana solat, kerana ibadahnya, kerana afdal pada ibadah. Kita tolak afdal pada makan, afdal pada tempat. Sembahyang berjamaah afdal, sembahyang berjamaah di masjid tempat afdal. Sekarang dia sembahyang berjamaah di masjid, tempatnya afdal, tetapi tak jadi afdal kerana dia tak khusyuk kalau berjamaah. Maka dalam pendapat ini tak apa, orang ni sembahyanglah di luar masjid, di rumah. Kerana apa? Di rumah dia khusyuk, di masjid dia tidak khusyuk. Itu pendapat atas. Belum habis lagi tu, belum habis. Okey, bicara yang ini, adanya beberapa masalah yang terkecuali dari kaedah di atas. Kaedah apa? Itulah, kalau dalam masjid tadi tak khusyuk, maka sembahyang di luar masjid yang khusyuk. Jika bilangan jamaah di masjid yang hampir dengan rumah seseorang itu sedikit berbanding bilangan jamaah, ni macam nyeberang lain ni. Adanya beberapa masalah yang terkecuali dari kaedah di atas, seperti jika bilangan jamaah di masjid yang hampir dengan rumah seseorang itu sedikit berbanding bilangan jamaah di masjid yang jauh tapi ramai. Soalan nyebrang masalah ni. Maka adalah lebih afdal ia solat di masjid yang dekat dengan rumahnya itu. Sekali lagi, yang atas kita naik sikit lah. Seperti contohnya, bertentangan dengan masalah itu, di antara kelebihan solat duha di masjid. Kita cerita baliklah atas tu. Solat duha di masjid di waktu syuruk. Solat duha di masjid di waktu syuruk. Nanti selesainya kuliah, kita terus solat isyraq. Kalau dapat peluang lah. Kalau mungkin mungkin kuliah ni lambat, masa isyraq dah habis. Kerana waktu isyraq lebih kurang 12-13 minit, dia pendek kan. Yang tinggal adalah duha. Okay, maka di situ, adakah kita nak sembahyang duha di masjid? Yang atas kita balik sebelum dia naik. Di waktu syuruk, dengan kelebihan solat duha di luar masjid pada waktu hampir 1/4 siang. Gini, hari ini lepas habis masa syuruk, kita setelah isyraq, lepas syuruk terbit matahari, kita dalam masa 13-14 minit ataupun 20 minit kita naik, kita sembahyang isyraq. Lepas habis isyraq, masanya sangat pendek lah, dalam 10 minit ke 12 minit lah kita kata kalau lebih masa. Maka masuk duha. Adakah masa itu nanti kita afdal solat duha? Kita di tempat yang afdal sekarang, kita berada di tempat afdal, namanya masjid. Solat duha afdal ke tidak di ketika itu? Maka masalah yang bawah tadi ceritakanlah. Kalau begitu, kita ambillah yang afdal pada sembahyangnya. Bila masa waktu sembahyang duha yang afdal, iaitu pada waktu hampir 1/4 siang ataupun lebih daripada 1/4 siang, itu waktu afdal. Jadi bermakna kalau setengah jam atau daripada terbit matahari, betul dah masuk duha. Setengah jam dah masuk. Tapi adakah tu waktu afdal? Waktunya tak afdal, tempat afdal. Jadi mana nak pilih? Jadi kena pilih dalam duha, ambil yang waktunya afdal. Nanti buat kat rumah ada siang sikit, dah 8.30, 9.30, 10.30. Itu dalam kitab kita yang atas tu. Dalam hal ini diutamakan, kalau dalam masalah ini nanti kena pada kita, dalam masalah solat duha lah, diutamakan solat di luar masjid. Balik rumah nanti pada waktu hampir 1/4 siang. Kerana pada waktu itulah solat duha paling elok dilakukan. Jadi ni beginilah diambil jugalah tentang sembahyang tadi tu. Pendapat ini mengatakan kalau solat itu khusyuk di rumah, maka tak payah datang berjamaah, kerana dia khusyuk di rumah. Tapi nanti ada lagi cerita dia bawah nanti, muka surat sebelah insya-Allah. Baru kita masuk sini. Adanya beberapa masalah, dia kata mana tadi? Jika bilangan jamaah di masjid yang hampir dengan rumah seseorang itu sedikit berbanding bilangan jamaah di masjid yang jauh itu ramai, maka adalah lebih afdal ia solat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Seolah-olah hari ini bertentangan
Kehendak Allah itu apa dalam hadis? 2 orang yang solat berjamaah lebih disukai oleh Allah berbanding 4 orang solat seorang-seorang. Mafhum hadis? 4 orang solat berjamaah lebih disukai oleh Allah berbanding 8 orang solat seorang-seorang. Kan nak lebih banyak? 8 orang solat berjamaah lebih disukai oleh Allah berbanding 100 orang solat seorang-seorang. Dia terus melompat tu. Bermakna Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai dalam solat berjamaah tu jamaah yang ramai. Namun kenapa tadi dalam jemaah sikit kita bagi jemaah? Kenapa sikit? Masjid sana sebelah sana ramai. Masjid tempat kita sikit. Kenapa kita bagi tempat yang sedikit? Bukan bertentangan, mafhumnya begitu. Jadi sini maka adalah lebih afdal ia solat di masjid yang dekat dengan rumahnya walaupun jamaahnya sedikit. Kerana apa? Ada sebab. Ini kerana mungkin dengan perginya ia ke masjid yang jauh menyebabkan ketiadaan imam atau jamaah tidak dapat didirikan langsung kerana dia imam, contohnya. Kerana dia ni imam 1 atau imam 2. Ni kalau imam 1 tak ada, imam 2 ada. Ini kalau imam 2 tak ada, imam 3 ada. Contohnya begitulah. Kena imam 2, 3 tak ada, masing-masing nanti jongkong menjongkong, tolak menolak. Kau lah, kowe lah, ya wes tu kowe lah, nanti jangan kau lah. Ni tak nak jadi macam gini. Bermakna tempat yang sedikit tak apa. Kerana dia khawatir dengan asbabnya kita tak pergi. Lagi tak ada jemaah. Nampak seorang je. Kita kata ini kalau aku datang berdua. Maka Allah tak suka jemaah. Allah suka, ya tak suka seorang-seorang. Suka berjemaah 2 berbanding 4 orang. Seorang-seorang. Jadi cuma 2 orang. Aku nak pergi sana lah. Sebelah-seberang ada 100 orang. Maka tidak afdal kita tinggalkan kampung kita. Kalau hari ini dengan sebabnya kita, masjid kita tak dapat didirikan solat fardu berjamaah. Tuan-tuan nampak seorang, kita orang tempatan adalah jadi satu kewajipan kita menunaikan fardu kifayah. Kewajipan menunaikan fardu kifayah. Kalau tidak tadi kita terus ke tempat lain sedangkan di masjid hanya Bilal je seorang, maka akan jadi satu kampung berdosa kerana meninggalkan solat fardu berjamaah. Ini termasuklah ulama kata apa? Dosa yang tidak diampuni. Kerana meninggalkan jamaah. Bukan tak pergi solat berjamaah. Kerana meninggalkan jamaah. Tak hidup jamaah di tempat itu. Jadi kita jadi sebab jamaah tak hidup, maka jadi haram kita meninggalkan. Sama dengan solat Jumaat. Di kampung kita yang dikena hadirkan adalah 40. Orangnya pun memang cukup 40. Contohlah, kita adalah orang yang ke-40 yang jadi asbab solat Jumaat boleh ditunaikan. Tapi kita pergi masjid lain sedangkan tak ada apa-apa hal. Kita bukan orang yang bekerja di tempat yang jauh susah nak balik. Kalau susah nak balik pun kena buat tindakan awal balik. Kita bukan ada masalah. Kita di kampung, kita keluar jadi bilangan hanya 39. Maka tuan, yang meninggalkan kampung itu berdosa kerana dia jadi sebab jemaah tak cukup. Sekarang dah tak ada lagi sebab. Masjid kita dah lebih daripada 400. Kalau kita keluar pun tak jadi asbab pun. Namun tetap afdal kita tunaikan solat Jumaat di mana tempat kita berkampung. Namanya bermustautin. Okey. Kalau kita kerja di kawasan kerja yang kita boleh balik, kita masih lagi dituntut untuk balik tunaikan sembahyang Jumaat di masjid. Kalau tak boleh sebab pergi dan balik jadi susah, teruskan di tempat kerja kita yang ada masjid berdekatan. Begitu. Jadi ini boleh kita bagi tempat jauh kalau ada sebab. Ini mungkin sekiranya ia orang alim ataupun dia imam ratib di situ. Dia ni kalau tempat situ sikit, jangan dipilih tempat jauh. Imam ratib. Apa imam ratib? Imam yang telah terlantik tetap di situ. Jangan nak pergi tempat lain. Kalau dia pergi tempat lain, kenapa nak pergi tempat lain, Imam? Tempat lain jemaahnya ramai. Aku dah belajar dah. Allah lebih suka 8 orang sembahyang berjamaah berbanding 100 orang sembahyang seorang-seorang. Jadi dia ambil keputusan cari masjid yang ramai orang. Tu tak juga, tak afdal dia pergi. Kerana dia adalah orang yang alim di situ. Dia adalah imam yang dilantik di situ, maka dia tetaplah di tempat dia. Maka solatlah di tempatnya, di tempat dia. Sekiranya ia orang awam. Okey, kita orang awam biasa kan.
Orang awam maksudnya dia bukan Bilal, dia bukan imam ratib, dia bukan, nak kata dia bukan yang terlantik di situ lah. Maka ia bebas membuat pilihan. Jadi kat sini dah ada 3 orang, Pak Imam dah ada, Pak Bilal ada, lagi apa, Imam 2 ada contohnya. Ada dia kita orang biasa, maka di sini dikata bolehlah kalau kita nak ke tempat lain. Namun hari ini tanggungjawab kita tetap berada di tempat kita. Ramaikanlah jemaah yang ada. Di sini dikira, jangan dibiarkan 2 orang berjamaah di masjid. Kita tahu dah ada ni, kita pergi tempat lain. Tidak. Kita lah jadi orang yang meramaikan. Ini tak ada masalah sebenarnya pada kita. Kita dah biasa dengan hidup, hati kita subur. Subur apa? Dengan rasa rusing, rasa risau. Subur lah hatinya subur. Rungsing, risau, bingung kalau tak pergi masjid. Bingung. Ada orang bingung bila sampai tangga masjid. Bingung. Bingung nak cepat balik. Bingung. Bagi kita ni bingung tak pergi. Sungguh. Subuh ni tengok, bingung tak pergi kita. Macam tak sedap. Mana? Kita sendiri pun dah rasa kurang sempurna sembahyang kat rumah. Rasa kurang sempurna sembahyang seorang-seorang. Memang kurang sempurna. Sembahyang seorang-seorang memang kurang sempurna. Kerana apa? Kerana tak khusyuk. Tapi kalau tadi khusyuk, silakan sembahyanglah seorang-seorang kalau berani. Siapa sembahyang seorang-seorang, kalau beranilah macamlah apa disebut mafhum hadis sana dinyatakan apa? Sembahyang seorang-seorang yang tak ubah macam seekor kambing yang jalan di lereng bukit di padang pasir, maka nyawa dia tak panjang. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, maka khusyuknya tak panjang, sekejapnya hilang. Keluyuran khusyuknya, keluyuran tu keluyuran. Ngeluyur khusyuk tak sampai mana dah. Sembahyang di Masjid Al-Hidayah Parit Raja, khusyuknya dah keluyuran sampai Pasar Parit Jawa, khusyuknya. Keluyuran dia. Ngeluyur bawa apa tu golek dah ngerti, tak tahu apa dia cari, tak faham, segitu pun tak faham. Ini masalah khusyuk. Kalau nak selamat dan senang solat ya berjamaah. Khusyuk kan saya biasa sebut tu, khusyuk kata khusyuk dibagi markah penuh. Jaga je lah. Jadi takut kita, memang kita dah jaminannya dah ada dah. Jaminan tak khusyuk dalam sembahyang ni dah ada dah. Apa Nabi sebut dalam hadis mafhumnya? Kita baca hadisnya apa dia? Awwalu yurfa'u an hadhil ummah. Mula-mula yang akan yurfa', yang akan diangkat oleh Allah atas umat ini dari segi ibadahnya, al-khusyu'u. Mula-mula diangkat. Itu Nabi sebut pada zaman sahabat dulu. Mula-mula diangkat al-khusyu'. Kita jadi dah tak ada jaminan dah. Cuma hari ni kita cari kesempurnaan aja. Jaminan khusyuk dah tak ada, tapi kesempurnaan sembahyang tu kita cari. Hatta la tara fiha khashi'an. Kata Nabi, sampai kamu nampak nanti sabdanya mafhum hadis itu, kamu akan lihat nanti masjid macam mana pun punya ramai jemaah, surau macam mana punya ramai jemaah pun, hatta la tara, sampai kamu tak akan nampak pun, tak akan nampak fiha padanya yang sembahyang berjamaah tu khusyuk, kamu tak akan nampak. Macam mana tu? Jadi macam kita lah, kita rasakan diri kita sendirilah sekarang, adakah kesempurnaan dalam sembahyang itu? Khusyuk kita datang dalam kita sembahyang. Tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat satu hadis tentang, kalau kita nak tentang khusyuk tadi dah. Katakan daripada Ubadah bin Samit, hadzal hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, sami'tu Ubadah bin Samit kata apa? Aku dengar apa? Dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda, khamsun salawatin, 5 solat fardu, 5 solat, khamsun salawatin iftaradahunna, 5 solat yang telah difardukan tu oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Nak pelihara dia macam mana? Nak sempurna macam mana? Man ahsanal wudu'a. Nak sempurna sembahyang macam mana? Ahsanal wudu'a. Dia kena betulkan wuduk. Bukan setakat wuduk je. Bukan setakat wuduk je. Wuduk, kain angkat sampai nampak kepala lutut, itu tak sempurna wuduk. Wuduk kena tutup aurat. Pergi masjid pakai jubah cantik, tak, bukan orang sini. Cantik. Tiba nak wuduk, angkat jubah ikat, kepala lutut terjojol. Contohlah, bukan sini, ni sebelah. Wuduk dengan keadaan kepala lutut terkeluar. Ini tak ahsanan. Ini tak sebaik-baik dalam melaksanakan wuduk. Kemudian itu satulah kesnya. Hari ni wuduk itu
Tak baca bismillah pun satu juga disebut dalam kitab. Tak sempurna, wuduknya sah. Wuduknya sah. Macam kita sembahyang lah, tak sempurna kerana tak khusyuk. Sembahyangnya sah, begitu. Bacaan bismillah tu menjadi kesempurnaan pada wuduk. Dan kemudian itu, banyak guna air. Ini dah biasa dah saya sebut. Ini tak sempurna wuduk. Wuduknya betul, tapi sempurna tak? Kerana apa? Kerana banyaknya menggunakan air. Terulanglah. Dia katanya, ahsana wudu'a. Dia mesti dia sempurnakan wudu'a. Cantik wuduknya. Wasallaha. Ini kita sembahyang yang cara kita sempurna lah. Dan sempurnakan sembahyangnya. Dengan apa dia? Dengan hari ini kita perbuatannya bagaimana? Iaitu fi'linya. Qawlinya bagaimana bacaannya? Qalbinya sampai mana? Sampai jauh ke? Ataupun setakat pada niat tadi? Ataupun hatinya tak pergi mana? Itu jaga-jagalah. Liwaqtiha. Dan betul, wuduk kita sempurna dan gaya sembahyang kita sempurna. Dan waktunya sempurna. Dalam waktu sempurna. Ini disebut daripada Ubadah bin Samit. Dia dengar sendiri Nabi kata, ni sembahyang 5 waktu difardukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nak sempurna apa? Man ahsanal wudu'ahunna wasallahunna liwaktihinna. Ada 3, wuduk sempurna, sembahyangnya sempurna, dalam waktu sempurna. Lagi wa atamma ruku'ahunna, dan dia sempurnakan rukuknya. Dalam hadis ni tak cerita sempurna sujud, namun rukuk dengan sujud dipakai sekali jalannya. Bermakna diterimalah. Kalau yang dulu 6 perkara masuk sujud yang sempurna, ni tak. Ni bukan maksudnya dia menafikan hadis yang lalu, tidak. Okay. Kemudian wa khusyu'ahunna, yang kelima, dia taruh yang kelima. Yang lepas yang keempat. Wa khusyu'ahunna, dan dia kena khusyuk. Ada berapa? Wuduk sempurna, sembahyang disempurnakan dalam waktu yang sempurna, rukuk yang sempurna, sujud tak disebut. Nanti melangkau hadis yang sebelah. Khusyuk yang sempurna, 5 ini. Tuan-tuan, kata Ubadah bin Samit, Nabi sebut ini kalau 5 ada dalam sembahyang kita, bermula daripada tuhurnya, daripada taharahnya betul, wuduknya betul, adalah kata Nabi, kana lahu 'ala Allahi ahdun. Kana lahu 'ala Allahi ahdun. Dia ini terletak di bawah tanggungjawab Allah ataupun ahad, janji Allah. Apa janjinya? Ayyaghfira lahu, Allah ampunkan dia. Hari ini kita sembahyang, agaknya dapat tak yang kelima tu, khusyuk? Ada peluang tak untuk kita diampuni? Tak apa, kita tengok hadis ni. Lepas ni apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang ada 5 tadi, kana lahu 'ala Allahi ahdun, adalah baginya itu yang dapat 5 kelaku tu. 5 perkara tadi tu. Maka janjinya apa? Innallaha yaghfiru lah. Allah akan ampuni dia. Okey, selesai. Mudah-mudahan kita dapat 5. Siapa yang sembahyang luar waktu? Tak. Kita sembahyang dalam waktu, betul. Siapa yang sembahyang tak rukuk, tak sujud, tak idul, tak baca, kita semua betul. Yang kita paling khawatir ialah khusyuk yang kurang sempurna. Kerana apa? Kerana kita telah dididik. Guru saya sebut apa? Kita telah dididik dengan wuduk yang tak sempurna. Maka dia akan datang jadi sembahyang khusyuk tak akan sempurna. Lagi perkara yang mengganggu dalam sembahyang yang kurang sempurna khusyuk ialah bermula dengan wuduk menggunakan air yang berlebihan. Saya dah sebut ya yang lalu. Jadi jelas dah tu. Kita belajarlah berkurang-kurangkan guna air wuduk. Yang penting membasuh anggota wuduk dengan sempurna. Dikurangkan. Kemudian tuan-tuan, waman lam, dan siapa yang tidak dapat yaf'al, siapa yang tak dapat buat 5 tu, ada dalam 5 tu dia tak dapat laksanakan. Sembahyang tak awal waktu, sembahyang juga. Sembahyang tak betul. Rokok juga, tapi tak sempurna. Khusyuk kadang-kadang keluar datang. Maknanya tak lam yaf'al lah tu. Siapa yang tak dapat buat perkara yang 5 itu tadi, kata Nabi apa? Falaisa lahu 'ala Allahi ahdun. Tidak ada janji bagi Allah atas dia. Tak ada janji. Tadi ada janji bagi Allah untuk dia diampuni. Yang ini tiada janji bagi Allah atas dia untuk diampuni, tak ada. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Insya'a, dengan izinnya Allah, ghafara lahu,
dengan rahimnya Allah, dengan sifat penyayangnya Allah. Allah ampunkan dia. Walaupun dia buat, walaupun lima-lima tu tak ada. Walaupun dia, wuduknya tak sempurna. Walaupun sembahyangnya mungkin tak betul. Walaupun sembahyangnya luar waktu. Walaupun apa lagi? Walaupun rukuknya tak sempurna. Walaupun khusyuknya tak ada. Insya-Allah ghafaralah, dengan rahimnya Allah. Tapi adakah mungkin kita dapat sifat rahimnya Allah kepada kita? Kita dapat raih ke tak? Kalau dapat, alhamdulillah. Walaupun salah sembahyang diampuni. Walaupun kurang kesempurnaannya diampuni. Tapi tuan-tuan, wa insya'a, kata Nabi, wa insya'a, dan dengan izinnya Allah, azabah, orang ini boleh Allah nak azab. Tak ada janji untuk diampuni, tak ada. InsyaAllah Allah ampun, insyaAllah Allah azab. Tapi kalau dapat 5-5, maka Allah akan ampuni dosanya. Itu jadi hari ini datanglah berjamaah untuk ramai-ramaikan. Jangan pergi daripada tempat kita untuk membuat sembahyang berjamaah di tempat lain, sedangkan di tempat kita kurang jamaahnya. Begitu disebutkan. Sekiranya ini mungkin sekiranya ia orang alim dah sudah. Sekiranya ia orang awam, maka ia bebas membuat pilihan. Jadi walaupun bebas, kita datanglah sini penuh-penuhkan. Inilah hukum yang difatwakan oleh As-Suyuti dalam Ashba'u wan Nadhair halaman 275. Saya pun tak ada kitab yang inilah, rujukan dalam kitab kita ni dia rujuk kepada kitab yang dikarang oleh Asy-Syuyuti. Kitabnya apa? Al-Ashbahu wan Nadhair. Okey. Semasa menghuraikan kaedah itu, berikutnya sepakat fuqaha ahli fiqh mengatakan innal fardha afdalu minas sunnah. Bermaksud sesungguhnya fardu itu lebih afdal daripada sunnah. Tentu kita pun kata fardu lebih afdal daripada sunnah. Kita pun berpegang begitu. Semua berpegang fardu lebih afdal daripada sunnah. Sama kita berpegang. Bukankah solat berjamaah itu fardu kifayah hukumnya? Dan fardu kifayah itu juga sejenis dengan fardu. Bukankah solat berjamaah itu fardu kifayah hukumnya? Dan fardu kifayah itu juga sejenis dengan fardu, ya. Ini disebutkan. Karena namanya pun fardu. Cuma bila katakan fardu kifayah, orang lain telah laksanakan perkara tersebut, maka kita terlepas daripada tuntutan memandikan mayat. Orang lain dah buat, kita terlepas daripada tuntutan membuatnya. Tapi kalau tak ada yang buat, kita masih tergolong pada dituntut. Ada yang buat saja, kita terlepas. Kita tak buat, semua berdosa. Ada yang buat saja, yang lain terlepas daripada dosa. Yang buat diberi ganjaran, pahala berlipat ganda begitu. Datang berjamaah. Yang tak buat, kita dah datang. Kita dah datang berjamaah. Yang tak datang berjamaah, dia tidak berdosa kerana tak berjamaah. Kenapa? Kerana kita dah buat. Dia semua terlepas daripada dosa. Tapi kita yang datang ni diberi ganjaran, pahala berlipat ganda. Dan dosa kita juga insya-Allah taala Allah ampuni dosa kita. Jadi kita nak pilih yang mana? Tak payah datanglah, tak apa. Ini fardu kifayah. Orang lain dah buat dah solat berjamaah. Aku tak payahlah kat rumah je. Ini istilah yang memang mudah. Memang pun kalau kita ambil hukum pendeknya gitulah. Orang lain dah buat, aku tak payah, betul. Tapi kenapa hari ni kita sanggup lepaskan tanggungjawab yang diamkan? Diamkan. Jadi tak dikhususkan, diamkan. Umum semua sekali. Tanggungjawabnya umum. Nak buat ambil, tak nak buat tu sudah. Orang lain dah buat, kita dah tak payah pun tak apa. Jadi jangan kita lepaskan tanggungjawab ini pada orang lain. Kita pun kena ambil dengan Allah. Kita pun ambil tanggungjawab juga. Ya macam ayat Quran yang tadi awal tadi. Sembahyang, keluar zakat, sembahyang bersama orang rukuk, ambil tanggungjawab. Sembahyang bersama orang rukuk tu sembahyang berjamaah. Jadi kita ambil je lah tanggungjawab itu. Walaupun orang lain dah buat, saya pun nak ambil tanggungjawab juga berjamaah. Engkau dah buat, aku pun nak buat juga. Engkau dah buat, aku tak payah, boleh juga. Yang penting kita kata jemaah dah hidup kat masjid dah ramai dah, melebihi 100 orang. Tuan-tuan, ulama buat tamsil macam gini. Penduduk kampung kita ni, kalau ada 1000, sekurang-kurangnya 300. Kerana apa? Yang tak pergi dianggap hatinya mati. Kalau kita kata ni mayat, hatinya mati. Yang pergi dianggap hatinya hidup. Ini orang hidup. Seorang yang mati,
Orang seorang nak buat kerja nguruskan si mati tak mampu kan? 2 orang agak ada kekuatan, 3 orang rasa ringan beban. Jadi hari ini kalau 1000, sekurang-kurangnya 300 ada ringan beban kita. Fardu kifayah lah nak mengangkat tanggungjawab yang tak ada tu. Kalau 1000 tu sekurang-kurangnya 300, 30, 3 poin. Tolak 1. Kira je lah. Tolak 1 lagi. Ada lagi poin. Begitu sekali kepentingan menjaga solat berjamaah. Oleh itu benarlah kesimpulan yang telah dibuat oleh penyusun kitab I'anatul Talibin, rujukan kitab ini, juzuk yang kedua halaman 9, rujukan kitab yang saya pegang, yang Tuan Haji Jufri pegang ni. Ini rujuk pada kitab tu. Di mana beliau mengatakan yang bermaksud, jika seseorang solat bersendirian lalu ia merasa khusyuk, jika seseorang solat bersendirian lalu dia rasa khusyuk, tetapi sebaliknya sekiranya solat berjamaah maka ia tidak merasa khusyuk, maka solat berjamaah dengan tanpa khusyuk adalah lebih utama baginya. Sekali lagi, jika seseorang solat bersendirian lalu ia merasa khusyuk, tetapi sebaliknya sekiranya ia solat berjamaah maka ia tidak merasa khusyuk, maka solat berjamaah dengan tanpa khusyuk adalah lebih utama baginya berbanding solat bersendirian berserta dengan khusyuk tadi. Jadi hari ini berjamaah tempatnya afdal. Yang sorang-sorang tadi khusyuknya afdal, namun tetap dituntut untuk datang berjamaah walaupun tidak khusyuk, kerana tiada jaminan di zaman sekarang ni, tiada jaminan. Nabi dah sebut dulu lagi, kamu akan lihat jamaah mana ramai pun tidak akan ada seorang pun yang khusyuk, seolah-olah macam kenalah kita hari ni. Ramai mana pun kita datang tak khusyuk. Tapi tuan-tuan, kita ambil lah berpegang kepada mafhum hadis yang lain. Kesempurnaan sembahyang adalah dalam berjamaah. Tak apalah, kita kejar tu je. Kesempurnaan sembahyang adalah dalam berjamaah. Dan kesempurnaan berjamaah adalah saf yang lurus dan rapat. Kita kejar tu je. Nak macam mana lagi? Walaupun dibolehkan sembahyang sila, sembahyang sorang-sorang. Nabi pun dah sebut apa tadi? Orang yang berani sembahyang sorang-sorang, kalau dia khusyuk, sila. Kalau dia tak khusyuk, jangan buat. Kalau dia tak khusyuk, jangan buat. Kerana tak ubah orang yang sembahyang sorang-sorang macam domba. Apa domba? Kambing yang berjalan di lereng bukit, di padang pasir, dia akan dibaham oleh serigala. Ibaratnya samalah, kata Nabi, kita yang sembahyang sorang-sorang, khusyuk kita akan dibaham oleh syaitan. Sekejap aja. Betul? Takbir aja lah. Allahu Akbar. Kemudian tak sampai mana. Dia khusyuk sekejap. Khusyuknya dalam apa? Dalam takbir tu. Aku sembahyang fardu subuh. Itu khusyuk. Lepas tu kita tak tahu nanti. Mudah-mudahanlah tuan-tuan orang yang dijaga kekhusyukan. Sebab kalau kita tengok 5 tadi tuan, kita ada golongan yang tak ada harap untuk ghufiralah. Insya'a ghufiralah. Kita tak ada macam tak ada harap untuk golongan diampuni. Tapi insya-Allah lah. Kita kejar aja apa yang Nabi tunjukkan. Ya, apa yang ulama-ulama orang-orang alim dulu tahu, maka kita buat. Tuan-tuan, ada hadis lain dalam masalah berjamaah. Kan kita takut nak dengar. Su'ila an hadzal rajul. Bila ditanya tentang, ada pula mengatakan ni hadis yang dhaif, yang lemah, tak apa, ni tentang fadilah tak apa. Ditanya akan Nabi akan tentang hadzal rajul, tentang lelaki ni. Nak tanya apa hal lelaki ni? Apa hal dia? Hadzal rajul kerjanya apa? Yaqumul lail. Apa? Kerjanya bangun malam. Yaqumul lail bukan bangun suka-suka, penuh dengan ibadah. Yang kedua, kerjanya apa tuan? Hadzal rajul kerja apa? Yasumun nahar. Bangun malam, puasa siang. Bangun malam, puasa siang. Tapi tuan, dalam hadis apa tu? Walakinnahu, tetapi dia ni la yashhadul jamaah. Dia tidak datang solat berjamaah. Tuan-tuan, la yashhadu. Dia tak menzahirkan, dia tak datang berjamaah. Dipanggil tak nak dengar tak? Apa disebut dalam hadis tu? Hadza finnar. Orang ini tempatnya dalam neraka. Kenapa dia tak nak hidupkan sunnah? Kenapa dia tak nak buat macam mana Nabi buat? Tak ada apa hal. Kalau ada hal tak apa. Dia sakit. Dia tak apa, walaupun sakitnya tak sesakitnya Nabi.
Mungkin dia kata saya sakit. Tak apa, dia sakit. Walaupun sakitnya tak sesakit Nabi. Sesakit Nabi macam mana? Dalam hadis tentang sakitnya Nabi, lamma saqulan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bila telah datang sakitnya Nabi, wastadda ji'uhu, bila masa datang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastadda ji'uhu, dan sakitnya sakit yang sakit, bukan main-main punya sakit. Istazana azwajahu, Nabi minta izin pada isteri-isterinya. Ayyamurudha, kata Aisyah, minta izin pada isteri-isterinya. Ayyamurudha, untuk Nabi dirawat fi baiti. Kan pernah dengar hadis tu? Untuk Nabi minta pada isteri, aku minta izin untuk aku sakit dah teruk, aku nak aku dirawat di rumah Sayyidatuna Aisyah. Aisyah sebut sakit Nabi dah teruk, Nabi minta izin isterinya ayyamurudha untuk dirawat fi baiti. Kita sekarang boleh bagi alasan, sakit tak pergi tak apa, yang tak sakit ni masalah. Kemudian Aisyah kata apa? Bila masuk waktu lama, di ketika dakhalal waqt, kalau dalam mafhumnya lah, bila masuk waktu, maka kharajan Nabi, Nabi keluar juga, bainar rajulain, dengan dua lelaki. Kan sakit teruk tu, bainar rajulain, dengan dua lelaki, dipapah Nabi oleh dua lelaki. Rujuk kitab Muntakhabah hadis, selalu saya sebutlah kitab Muntakhabah itu. Jom sana kita jumpa bainar rajulain, dipapah dua lelaki. Tuan-tuan, kalau dipapah tu sakit dia bukan sakit main-main, Allah. Tapi sekarang kita sebagai umat, kita nak kata aku tak boleh demam sakit, tak apa, kerana dibolehkan, diuzurkan bagi yang sakit. Tapi kita belum sampai ke sesakitnya Nabi tu. Hatta, dan dipapah tu hatta takhuttu rijlahu, sampai terhirit kaki Nabi fil ardi, di tanah, terhirit. Rumah Aisyah mana? Itulah yang kita nak keluar ke pintu Baqi'. Pintu Baqi' sebelah kiri makam dia, itulah rumah Sayyidina Aisyah. Nabi merayu tuan-tuan pada isteri-isteri untuk duduk kat situ, bukan main-main. Rujuk hadis, Nabi merayu, minta izin. Istazana, minta izin. Azwajah, isteri-isteri, bukan zaujun. Azwajah, isteri-isteri. Semua isterinya bagi peluang. Kerana sakit dah teruk sangat dah. Sakit dah sakit sangat dah. Masuk waktu sembahyang, pergi sembahyang berjemaah. Tuan-tuan, kita belum sampai ke tahap tu. Apa kita nak jawab besok saya dah? Apa nak jawab? Saya satu hari, hari Isnin, Zuhur sembahyang seorang, Asar sembahyang seorang. Cabut gigi 2 batang, gigi bungsu dicabutnya. Jadi 2 batang sekali, darah tak berhenti nak pergi, hasil tu kau kapas. Saya minta izin Allah, aku sembahyang kat rumah ya Allah. Saya pun sakit gigi sikit, darah pun dah tak pergi sembahyang Jumaat. Saya lah, macam mana saya nak jawab depan Nabi so, ya Allah. Subhanallah. Jadi begitu, hatta takhuttu, tuan-tuan, ulama kata tu, takhuttu, kaki Nabi tu, tapak kaki tu hadap langit. Kaki tu, tapak kaki tu hadap langit tu. Hirit. Kalau tuan lihat kat kitab Muntakhabah hadis kan, sampai nampak garisan-garisan di atas pasir. Garisan bukan tak sama dengan tapak, tak sama. Garisan tu mana? Hiritan. Hirit kaki. Nak pergi mana tu ya Allah? Pergi berjamaah. Ini umat sekarang ni, besok depan Nabi bangkit, nak bagi alasan apalah kalau tak pergi sembahyang berjamaah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nak bagi alasan apa? Sampai Nabi Ka'saf, Nabi dipapah lagi untuk takbir lagi. Ini cerita ni bukan main-main cerita. Dalam riwayat berapa waktu? 17 waktu, bukan 7 waktu. 7 waktu baru 1 hari 2 waktu. Ini 17 waktu, 3 hari 2 waktu. Tuan, kita besok bangkit depan Nabi. Aku tak nampak pun apa sunnah yang kau bawa. Hidup yang aku suka tak nampak pun. Kerana apa? Tak nak pun jemaah. Jadi kita ni ya, sedia je lah. 17 waktu kaki terhirit. Kaki terhirit. Ya Allah. Sekarang kita sehat. Kenapa tak pergi? Iman kurang sehat. Yang datang ni semua ni bukan orang sehat. Percaya. Cuba nilai masing-masing nilai. Tinggal. Tengok kita punya jasmani kita. Nanti tengok ni nak bangun. Ada yang bangun terus geregah tangi. Ano? Tangi terus tangi. Ano?
Pegang buku lali, pegang betis, ngurut lutut dulu sampai peha, pinggang urut-urut, angut, baru jalan. Jalan pun tak betul, belum betul. Dah tak sehat tuan yang pergi masjid ni. Sama dengan saya, kita ni dah tak berapa sehat. Badan tak, tapi Allah campak dalam hati kita, iman sehat. Allah, ini doa lah ya Allah. Teruskan subur sehat iman ya Allah. Ini semua kalau ikut jasad kita ni dah tak sehat dah. Dah baik sedap kan, lepas sungguh ya terus ngeringkuk seturu lah. Tarik semula ke mallnya sedap kan. Aircon lagi orang kaya-kaya. Sedapnya sampai nanti duha pukul 11. Okey juga, tak apa. Ini tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sama je situ okey. Jika maka habis gitu. Jika seseorang solat bersendirian lalu ia merasa khusyuk, ulang balik. Tetapi sebaliknya sekiranya solat berjamaah dia tidak merasa khusyuk, maka solat berjamaah dengan tanpa khusyuk adalah lebih utama baginya berbanding solat bersendirian berserta khusyuk tadi. Tuan-tuan, solat sembahyang seorang, dia khusyuk dapat satu. Kita buat kira-kira. Solat seorang, dia khusyuk penuh, memang khusyuk daripada takbir sampai salam, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Khusyuk dia dapat satu. Sembahyang berjamaah tak khusyuk dapat 27. Kita nak pilih mana? Inilah perkara yang bila 27 kan, ini hadiah. Allah dah sediakan pukal hadiah. Tak nak juga ni, macam mana dah. Allah. Kita rasakan, orang sekarang ni rasa cukuplah. Alah cukup ya Allah, cukuplah, mana sekarang. Tak, dengan akhirat dia ada istilah cukuplah boleh disebut dekat dunia ni. Tak ada. Akhirat tak ada istilah cukuplah dekat dunia, tak ada. Tapi dekat dunia boleh sebut cukuplah. Tak apalah hari ni okeylah. Di dunia boleh sebut tentang dunia. Cukuplah. Tapi akhirat tak ada istilah. Semana ada istilah cukup. Sembahyang dapat satu markah tak apalah, cukup. Istilah akhirat tak ada. Tak cukup tu, kena cari yang 27 juga baru dapat kecukupannya. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu soalan tepi lah. Soalan tepi yang kita bawa ke dalam. Dia beranda sana, kita bawa kemarin. Satu. Yang ini kita tutup aja. Sampai bila kita kena terus angkat tangan di ketika doa kunut? Doa kunut ialah sunat hayat. Angkat tangan sunat. Doa kunut. Nak angkat tangan, kita angkat tangan tak apa. Doa kunutnya dituntut. Angkat tangan tidak dituntut seberat doa kunutnya. Jadi tak angkat tangan tak apa. Yang angkat tangan afdal. Kerana kita orang tawaduk. Apa tawaduk? Minta ya Allah, Allahumma hdini fi man hadait. Allah, Engkau beri kau hidayah ya Allah seperti mana orang yang Kau beri hidayah. Wa'afini fi man afait. Beri aku afiah ya Allah macam mana orang-orang beri afiah. Dan kita tawaduk, minta. Sampai bila? Jawapan dia mudah-mudahan betul insya-Allah. Sampai imam wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa barik wa sallim. Sampai situlah. Maka imam turun saja pergi sujud, turunlah tangan kita. Kerana kita dah tak ada doa. Itu doa tadi dulu. Maka imam turun, tangan tak perlu gantung lagi. Dah tak ada doa dah. Tapi kalau kita solawat kita baca sendiri, imam sujud kita masih lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Imam dah sujud tapi kita belum lagi, masih selawat, tak apa, angkat lagi. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tak kira, kita masih memang angkat tangan lagi sebab kita belum habis selawatnya. Tapi bila kita dah habis, kita orang yang tak baca selawat, kita hanya mengaminkan penuh kunut tadi, maka kita kan boleh amin penuh je kunut tadi kalau kita tak baca. Dan yang pertama doa kita tak baca, kemudian imam diam, itu puji tu ada 5 harakat, 5 rangkap, kita tak baca. Kita dengar imam baca, kita amin, tak apa, amin. Selawat kita tak nak baca, imam baca selawat, kita amin, tak apa. Bila imam habis selawat, habislah tangan, tak perlu tada lagi. Bukan tempat dia. Tempat dia bila habis wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim, habislah, taruh. Imam pergi sujud, kita. Tapi kalau kita punya bacaan selawat, imam baca, kita pun baca, boleh, tak ada masalah. Kita baca juga selawat, maka kita lambat habis. Memang tak ada tangan lagi kerana lambatnya habis. Begitu. Jadi hari ini tempatlah kalau ditanya sampai bila kita nak
nak turun tangan. Okey, kedua, di ketika tahiyat, duduk tahiyatul awal. Mungkin lepas dah sebut iftirash dan tawarruk. Saya kata, nak pilih mana-mana tuan-tuan? Duduk tahiyat akhir, kita duduk di waktu baca tahiyatul akhir. Tapi saya nak ambil duduknya, duduk iftirash, duduk tahiyat awal, tak apa. Sedangkan di ketika itu tahiyatul akhir, kita nak baca, kita nak duduk iftirash, tak apa. Yang wajib duduknya. Bentuknya ikut kemampuan kita. Memang kita tak mampu nak duduk tahiyatul akhir. Yang namanya tawarruk, tak mampu. Kita tak mampu. Ini jadi susah. Maka walaupun walaupun rakaat keempat solat Isyak, kita duduk macam tahiyatul awal, tak mengapa. Kerana itu yang kita mampu. Yang wajib duduknya. Jangan dia tak boleh duduk tahiyat akhir, langsung dia boleh duduk tahiyat awal, dia ambil pilihan duduk atas kursi. Ini ada ulama mengatakan tak sah duduk atas kursi. Kerana dia boleh duduk. Walaupun qadar duduk yang macam mana tu. Begitu sekali, tak boleh duduk iftirash tahiyat awal, boleh duduk dihamparkan kakinya, kaki kat belakang. Kaki kat belakang, naik kaki. Gaya-gaya duduk, yang penting yang wajib duduknya. Dan dinyatakan, bagaimana pula nak letak tangan? Jadi hari ini duduk tahiyat awal, duduk tahiyatul akhir, samalah letak tangan. Mana kita nak rujuk? Okey. Insya-Allah jumpa. Dalam duduk tahiyatul awal, duduk tahiyatul akhir, disunatkan meletak kedua belah tangan di atas kedua paha dan mana jari? Hujung-hujung jari tangan sejajar dengan lutut. Hujung-hujung jari tangan sejajar dengan lutut. Makna jangan terlebih daripada lutut. Sejajar. Kalau ini lutut, maka sejajar. Bukan lebih. Okey? Kalau lebih boleh tak? Boleh juga. Tapi yang disebut di sini sejajar dengan lutut sama. Cumanya duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Mengikut Imam Maliki, kita jumpa lagi. Maka 7 jari hadap kiblat. Ikut Imam Syafi'i, 6 jari hadap kiblat. Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Baca tahiyat tu. Tahiyatul awal, tahiyatul akhir. Okey. Kalau duduk antara dua sujud, ni ada tak yang duduk antara dua sujud dia pegang lutut? Ada. Siapa dia? Orang yang uzur. Kalau dia tak pegang lutut, dia takut jatuh ke kanan, ke kiri atau ke belakang, sila pegang. Pasal dia mampu duduk. Jangan dia tak boleh duduk, dia ni saya kalau duduk saya tergolek. Tapi boleh tak duduk kalau berpegang dengan berpaut dengan lutut? Boleh. Duduk. Kerana boleh. Kalau tak boleh jangan buat. Hari ni duduk nak baca tahiyat awal dan akhir, taruh tangan. Ikut Imam Maliki 7 hadap kiblat. Ikut Imam Syafi'i 6 hadap kiblat. Boleh kita ambil 7 tak masalah. Kerana ada cara. Satu letak di bonggol sini, ikut Imam Syafi'i. Satu lagi letak di sini. Tak kira mana. Mula. Macam masa-masa baca tahiyat. Ni, jumpakan ujung, satu lagi bonggol yang ni. Okey, dan satu lagi kita lepaskan. Tak mengapa. Jadi kalau saya sembahyang boleh duduk tak? Kalau bawah dengan bertongkat tangan sebelah, maka dia kena duduk kerana dia boleh bertongkat. Tapi tak mudarat bagi dia. Kalau tongkat tangan sebelah jadi mudarat, jadi susah, atas kursi. Kerana dia tak boleh duduk. Tapi selagi dia boleh buat rukun, mesti kena buat. Itu bila ditanyakan, sampai bila ni bila nak angkat tangan? Illallah. Itu kita. Illallah. Bagi guru kepada Imam Syafi'i, Imam Malik tak. Tangan 7 ke depan. Okey. Tangan ni buat apa ni? Dia terus je. Okey, satu, dia mula. At-tahiyatul mubarak. Itu tak memang disebut pun dalam kitab. Imam Malik, ulama mazhab Maliki, memang dia buat. Cuma dia tak ke bawah ke bawah. Tak. Ini mungkin ada jugalah. Tapi dia ke kanan dan ke kiri. Tonton cari. Cari kitab Misbahud Dujah. Ambil nama kitab ni, Misbahud Dujah, Syarah Safinatun Najah. Belilah tak apa. Dah nak habis dah kat pasal kursi, dah nak habis dah. Cari kat itu. Okey. Imam Malik memula je tahiyat, at-tahiyatul mubarak. Tak apa. Sekarang kita nak ambil Syafi'i. Sampai bila ni kita bagi kita illallah? Sampai bila nak taruh ni?
kalau rakaat kedua sampai kita berdiri untuk rakaat ketiga. Okey, rujuk kitab Sabilal Muhtadin, tepi tu kitab Siratal Mustaqim. Tak apa, rujuk tak apa. Kita turas lama, kita kulit hitam, dah kuning habis lah. Kita tengok pun nanti pening nak baca kan. Tapi kita sama bangsa kan, sama bahaya kan, memang tak pening dengan kitab tu. Okey, bila nak turun, rujuk kitab Sabilal Muhtadin, kitab tepi tu Siratal Mustaqim, dia tumpang tepi tu. Rujuk bagaimana angkat, bila nak lepas tangan ketika rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga, okey lepas. Yang kedua, ketika setelah salam kedua nak taruh tangan ke muka. Okey. Ketika bila? Ketika nak taruh tangan ke dahi. Jangan kata tak ada. Kitab Misbahud Duja tu, Syarah Safiatul Najah tu, Ustaz Muhadir Haji Jul, ada disebut bila telah salam Nabi wada'a yadahu, Nabi letak tangan di dahi, thumma masaha, kemudian dia sapu ilal lihya, sampai janggut. Masa dia sapu dia baca apa? Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Baca Nabi bersyahadah lagi. Dah habis sembahyang dah bagi salam, Nabi letak asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Tiada Tuhan kecuali Allah yang pemurah, penyayang. Jauhkan aku ya Allah daripada duka cita dan kecewa. Kecewa dan duka cita. Habis Nabi sambut. Jadi sampai bila? Bila ditanya di luar, sampai bila ni kita nak lepas tangan? Sampai nak naik rakaat ketiga, sampai nak taruh tangan untuk sapu muka. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit. Kalau ada soalan luar Tuan Haji, kalau ada soalan WhatsAppkan saya. Kalau ada lah, nanti kita selesaikan dalam masalah Jumaat. Okay, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, saya dari masalah, kalau siapa-siapa yang mungkin ada masalah dalam sembahyang, tak apa, boleh WhatsAppkan Tuan Haji pengurusi kita. Nanti kita kongsi-kongsi. Kalau kita boleh cari bahan, kita cari maklumat dan dalil dia sekali. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan lah Allah sentiasa perbetulkan kita. Kita ni memang orang yang memang pesalah, tuan-tuan. Kita tuan-tuan mungkin betul. Bagi saya lah, kita ni memang pesalah. Dijadikan oleh Allah memang pesalah. Cuma kita nak cari jalan betul. Kita ni serba kekurangan, nak cari lebih. Kita ni serba salah, nak cari supaya tak salah. Jadi inilah kita belajar sikit-sikit. Mudah-mudahan barakahnya kita duduk majlis ilmu fiqh ni, tuan-tuan. Allah ampunkan dosa kita kalau ada. Salah-salah kita Allah tukarkan dengan kebaikan kalau ada. Dan tuan-tuan, yang kita kadang-kadang tak menyangka-nyangka, kita kadang-kadang lupa nak harap. Allah ampunkan dosa mak bapak kita, tak tu pasal dia. Kerana apa? Kerana kita duduk dalam majlis. Insya-Allah mudah-mudahan antara tema saya, tuan-tuan puan-puan, na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu dah tutup lah. Dah tutup.